Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya Raihana dan rakan kumpulan saya akan membentangkan tentang isu dekolonisasi. Yang pertama, apa itu kolonisasi? Kolonisasi bermaksud masyarakat yang tertakluk pada penjajah dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Ini kerana Barat telah berjaya mempengaruhi dunia yang disebut sebagai kolonisasi Barat di seluruh dunia. Seterusnya, apa itu dekolonisasi? Ianya dari istilah derivatif dari kolonial yang bermaksud membebaskan diri dari elemen penjajah dan pembebasan diri dari elemen penjajahan. Ini kerana semasa penjajahan Barat, masyarakat ketika itu didedahkan dengan ilmu pemahaman modernisasi mengikut acuan Barat. Terdapat 4 abad pengaruh kolonisasi: abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18 dan abad ke-19. Pengaruh kolonisasi Barat pada abad ke-16 pada tahun 1501 hingga 1600 Masihi dikenali sebagai zaman Renaissance, iaitu pemikiran medieval berubah kepada pemikiran terbuka yang merujuk kepada ahli Greek dalam bidang falsafah, sastra dan pemikiran. Juga dikenali sebagai pemikiran humanisme. Pada abad ini bermulanya proses sirkularisasi Barat. Abad ke-17 iaitu pada 1601 hingga 1700 Masihi. Abad ini dikenali sebagai revolusi saintifik kerana kemajuan sains yang begitu pesat dan asas kemajuan sains dan teknologi masa kini. Asas ilmu sains yang berkembang hingga ke hari ini dan seterusnya. Abad ini juga menjadi asas kekuatan Barat. Pada abad ke-18 setelah wujudnya zaman penjajahan Barat, iaitu bermula dengan revolusi industri di Britain dan seterusnya merebak ke bahagian lain seperti Perancis, Jerman dan Belanda. Seterusnya ialah ciri-ciri modernisasi atau modernity yang telah diperkenalkan, iaitu berlakunya revolusi pemikiran serta wujudnya gerakan enlargement, yakni pencerahan di Eropah. Ahli-ahli falsafah seperti Immanuel Kant, John Locke dan David Hume menyumbang idea rasional dan saintifik. Wujudnya bidang baru seperti sains komputer, teknologi komputer dan internet. Barat juga mempunyai kuasa baru dari aspek sains, teknologi dan militer. Berlakunya revolusi industri pada abad ke-19, iaitu revolusi yang lebih hebat dengan peningkatan teknologi baharu, telekomunikasi dan teknologi maklumat dan kereta, mesin dan jentera. Seterusnya elektrik, yakni power industry dan ilmu fizik. Sains dan teknologi bergabung dalam menghasilkan pelbagai alatan yang canggih dan terus berkembang pada abad ini. Salam sejahtera, saya Korisha akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan tentang dua tokoh ahli falsafah Barat. Yang pertama, Francis Bacon. Beliau merupakan former Lord Chancellor. Francis Bacon juga dikenali sebagai Lord Verulam. Beliau adalah seorang ahli falsafah dan negarawan Inggeris yang bertugas sebagai peguam negara dan sebagai Lord Chancellor Inggeris. Karya-karyanya dikreditkan dengan mengembangkan kaedah saintifik dan tetap berpengaruh melalui revolusi saintifik. Seterusnya kita akan lihat falsafah yang dibawa oleh Francis Bacon. Salah satunya adalah beliau menulis tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi, aliran baru konsep ilmu. Ilmu perlu berikan hasil yang praktikal, bukan sekadar pengetahuan alam sekitar sahaja, tetapi juga berfokuskan konsep yang bertentangan dengan manusia dan alam, di mana manusia yang sering tewas, manusia dikuasai oleh alam. Contoh, gempa bumi dan banjir boleh memusnahkan kehidupan manusia kerana manusia gagal menangani masalah yang ditimbulkan oleh bencana alam. Katanya, beliau menganggap bahawa manusia dan alam mempunyai hubungan yang bertentangan. Beliau juga perkenalkan metafora menakluki, menguasai dan mengawal alam supaya dapat menguasai atau kawal alam. Seterusnya, menurut novel The New Atlantis, institusi penyelidikan House of Solomon telah menjalankan satu kajian saintifik untuk menyelesaikan masalah manusia dan kekurangan hasil tanaman ketika itu.
sehingga tercetusnya teknologi agriculture teknologi serta teknologi kejuruteraan engineering tech. Kajian research and development yang berlaku sekarang ini pemikiran barat sebagai Faustian dari drama Jot yang menggerakkan karakter Faust kerana ia menyarankan manusia dan kuasa menakluki atau kuasai alam sama seperti yang disebut oleh Friedrich Nietzsche. Ini adalah falsafah-falsafah yang ada pada Francis Bacon. Dalam hal ini berbeza dengan falsafah timur seperti falsafah Taoism. Pendekatan alam sekitar yang berbeza falsafah flow with nature di mana tidak menentang perjalanan alam. Ia juga mencapai satu keadaan harmonis antara manusia dan alam tabi'i atau alam sekitar. Seterusnya kita lihat tokoh falsafah yang kedua iaitu René Descartes atau lebih dikenali sebagai French philosopher. René Descartes adalah seorang ahli falsafah, ahli matematik dan saintis kelahiran Perancis. Beliau berasal dari kerajaan Perancis. Dia telah menghabiskan sekitar 20 tahun hidupnya di Republik Belanda setelah berkhidmat untuk sementara waktu di tentera negeri Belanda Maurice of Nassau, Prince of Orange dan Stadtholder of the United Provinces. Falsafah yang dinyatakan oleh René Descartes adalah terdapat dua realiti asas yang wujud, iaitu yang pertama res cogitans, minda manusia. Yang kedua res extensa, jasad atau fizikal. Di sini beliau memisahkan aspek jasad dan minda manusia dan menganggap bahawa tidak ada hubungan yang harmonis antara kedua-duanya. Maka beliau memisahkan jasad dan roh dari segi pemikiran, the mind-body problem. Menurut beliau juga, alam sebagai satu yang neutral, tidak bernyawa, tiada aspek enhancement, kesakitan yang begitu romantik dan nostalgik. Ini membawa maksud memang tidak ada kaitan langsung di antara badan dan fikiran, di antara alam dan tubuh badan manusia. Tambahan beliau, pemikiran the mind-body problem memisahkan minda dan kerohanian manusia. Apakah kesannya? Kesan realiti memisahkan jasad dan rohani menyebabkan alam fizikal seperti alam yang mati. Kedua, fahaman falsafah mekanikal. Ketiga, alam untuk dieksploitasi. Menurut beliau, alam tidak bergabung dengan aspek kerohanian. Alam itu mati seperti manusia yang mati, boleh diperlukan sesuka hati oleh kehendak manusia. Beliau juga berkata bahawa alam itu neutral. Cara berhubung dengan alam juga berubah kerana alam tidak bernyawa. Fahaman falsafah mekanikal pada abad ke-17 juga mengatakan alam sebagai jentera besar yang tidak bernyawa. Seterusnya, fizik Newton, gigantic machine. Alam untuk dieksploitasi tanpa mengira kesan sampingan, eksploitasi alam untuk kepentingan ekonomi. Ia sangat berbeza dengan pemikiran primitif. Ini adalah falsafah-falsafah yang dibawa oleh René Descartes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amirah binti Muhammad Zulkifli akan meneruskan pembentangan tentang ciri-ciri masyarakat primitif iaitu tradisional. Alam merupakan sesuatu yang hidup, yang dipenuhi dengan semangat dan bukan sesuatu yang profan, iaitu tiada aspek ketuhanan tetapi bersifat sacred, suci atau semula jadi. Alam juga pada masa itu bersifat sacred akan memberi penilaian, penghargaan dan penghormatan oleh manusia. Alam juga merupakan aspek yang hidup, kesakitan, romantis dan nostalgia. Seterusnya ialah implikasi pemikiran moderniti. Implikasi yang pertama ialah berlakunya kemusnahan alam sekitar. Alam sekitar tidak dijaga dan diurus dengan baik. Yang kedua ialah mind-body problem, iaitu memisahkan minda dan elemen kerohanian manusia. Dan yang terakhir ialah alam hanya untuk dieksploitasi, iaitu selari dengan teori ekonomi moden dan tidak selari dengan Islam. Seterusnya ialah pembebasan dari pengaruh kolonial. Pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing. Yang pertama ialah pengaruh asing memusnahkan alam sekitar. Kedua ialah pemikiran barat tidak ambil kira kearifan lokal, iaitu barat anggap semua ini bertaraf rendah. Yang ketiga ialah mengubah konsep pembangunan kepada sustainable development yang lebih seimbang. Tidak hanya melihat kepada GNP iaitu KDNK tanpa melihat kesan kepada alam sekitar. Dan yang terakhir ialah menggunakan daya intelektual kita sendiri dengan acuan sendiri. Nama saya Sri Vaishnavi.
Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan elemen-elemen falsafah baru. Terdapat dua elemen falsafah baru, iaitu falsafah aspek ketuhanan dan falsafah sejahtera. Falsafah aspek ketuhanan ialah berbalik kepada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, elemen keagamaan, manusia sebagai khalifah, rujukan Al-Quran, janganlah kamu melampaui batas. Hubungan seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam. Hindari konsep maskulin seperti pemikiran Bacon dan Descartes. Surah Al-Hadid, manusia dibenarkan menggunakan sumber alam, besi dengan sebaik-baiknya. Lestari alam sekitar memberikan pertimbangan kepada keharmonian alam sekitar. Seterusnya, falsafah sejahtera. Falsafah pendidikan kebangsaan tidak hanya mementingkan aspek pembangunan material atau ekonomi semata-mata. Helakan kursus seperti market-driven education atau COS. Perlunya kursus humanities maju dengan mengambil kira aspek kemanusiaan. Strategik pemikiran yang realistik dalam menangani masalah sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Mak Jabi. Saya akan menerangkan bahagian kesimpulan. Dilihat dari segi pemikiran falsafah, maka terdapat dua aliran utama yang mempengaruhi pemikiran barat ke arah perkembangan yang baru. Ini menandakan perubahan daripada pemikiran yang bercorak lama, medieval, kepada pemikiran yang bercorak moden. Dua orang ahli falsafah iaitu Francis Bacon yang berbahasa Inggeris dan René Descartes yang berbangsa Perancis merupakan pengaruh ke atas moderniti dan keadaan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh moderniti termasuk permasalahan dalam alam sekitar. Perkembangan penting ini telah berlaku di Barat dan telah mempengaruhi sikap dan pemikiran orang-orang Barat yang akhirnya membentuk sikap mereka terhadap alam sekitar. Sekian, terima kasih.